Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Mabhasul Khamisu perbahasan yang kelima, fil imani biyaumil akhiri, pada menyatakan tentang beriman, percaya, yakin dengan hari akhir. Jadi perbahasan yang kelima ni termasuk kalau dalam kitab-kitab Usuluddin yang kebiasaannya ialah qismus salif lah, bahagian yang ketiga, iaitu orang panggil masuk dalam perbahasan sama'iyat atau khabariyat ataupun ghaibiyat. Tu sama'iyat iktibar dinamakan sama'iyat kerana benda ni didengar daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil juga khabariyat kerana apa? Kerana perkara ni hak dibawa datang oleh Nabi dengan khabar-khabar dia. Dipanggil juga ghaibiyat kerana perkara ni tidak nampak dengan mata kepala kita pada masa nisbah lagi akan datang. Kerana ghaib ni ada dua makna lah. Ghaib dengan makna tak nampak, benda telah lalu dah pun termasuk ghaibiyat juga. Mana cerita-cerita para nabi, para rasul yang telah terdahulu, itu pun termasuk daripada ghaib. Tak ada depan mata kita. Maka siapa yang mari cerita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, cerita Fir'aun, Namrud, apa semua sekali, Ya'juj Ma'juj, itu semua tu Nabi kita cerita. Walau perkara tu telah lepas dah berlaku pun termasuk daripada perkara yang ghaib juga. Jadi ghaib ni iktibar dua lah. Apa? Iktibar hak benda telah lalu dah, tak nampak juga depan mata kita. Iktibar juga benda tu lagi akan datang, tak nampak juga dengan mata kepala kita. Itu dipanggil ghaibiyah. Benda-benda hak bahasa tak nampak depan mata kepala kita. Maka wajib juga kita beriman. Bahkan tu disifat ke orang mukmin, orang yang beriman dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW hak tak nampak dengan mata kepala. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Orang beriman ni ialah orang-orang yang percaya dengan benda hak tak nampak dengan mata kepala yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Bukan semata-mata ada juga hak tahayul, khurafat itu ni. Benda tak nampak mata kepala tapi tak umur ada satu kopel lanjut macam-macam lah, toyo hijau lah, macam-macam. Tu tak wajib kita percaya lah. Tapi benda hak Nabi wajib kita kena percaya. Umpama Nabi kata ada jin, wajib percaya. Dalam Quran mari dengan suratul jin ada jin. Tu maka wajib kita kena percaya. Jangan kita kata tak ada jin ni, kafir lalu. Kenapa? Kerana termasuk perkara yang ghaibiyah. Adapun tak ada satu kopek lanjut, tak apa. Tak pupuk tu. Kerana tak ada lah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min asnafil jin hantu kopek lanjutun. Tak ada gitu. Maka kita tak percaya tu pun tak apalah. Kenapa? Kerana tu ghaib juga tapi bukan hak Nabi ayat.
Apa ya? Tahu lah tok momo ana hidup bagi kita Habis itu sing soal mal yaumul akhiru. Apakah ia hari akhir? Wa ma maknal imani bihi, dan apakah makna bagi beriman percaya dengan dia dengan hari akhir? Karena ini termasuk daripada rukun iman yang 6. Bahkan Nabi sentiasa kerak ulai lah. Dipendek orang panggil bilangan rukun iman ni, Nabi sentiasa sebut mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khaira, macam lah hadis Nabi tu. Banyak kita dengar dah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dengan hari akhir. Padahalnya man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi banyak rukun iman tu bukan Allah hari akhir saja. Tapi kenapa diulangkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Karena inilah orang panggil apa? Mabda' wal ma'ad. Dalam perbahasa orang ahli kalam ada satu perbahasa dia panggil al-mabda' wal ma'ad. Tempat terbit asal kita daripada mana, wal ma'ad, tempat kembali kita ke mana. Yang tu. Dalam agama ni kita kena tahu kata kita ni hadis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu maka kerana tu lah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dengan hari akhir. Tu supaya kita tu benar-benar buat amal kita buat apa semua pastilah kerana Allah dan nak balasan pada hari akhir. Bukan hari la. Hari la ni bukan balasan hak sebenar. Hari akhir tu baru orang panggil darul jaza, tempat balasan, betul-betul balasan. Maka kerana tu hari akhir ni sangat penting lah. Hingga seseorang tu pun amal dia dikira akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya amal seseorang itu dikira yang akhirnya, yang sudah dia lagu mana. Tu maka kerana itulah kita tu tak boleh orang panggil sombong takabur. Saya ahli syurga dah garanti jangan. Ni. Kenapa? Karena kita tak tahu akhir sudah kita. Tapi jangan pula sampai syok. Ngaku kita ni malah ngaji. Takkan ngaku jangan. Jangan sebut apa syak. Lepas tu ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sengkau hamba-Ku. Maka kerana itulah kena baik sengkau dengan Allah Subhanahu taala. Kerana baik sengkau dengan Allah Taala. Iaitu kullu syai'in dalam hadis sebut tu. Bila Nabi kata semua ni dijamin dah. Telah ditentu dah oleh Allah Taala ahli syurga tu siapa ahli syurganya. Mengaku tu siapa penghuninya. Maka sahabat tanya, lalu itu apa kita duk buat amal lagi ya Rasulullah? Kita serahlah pada apa waktu kata tu. Lalu Rasulullah kata, kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, muyassarun dipermudahkan, lima khuliqa lahu, bagi apa barang ia dijadikan baginya. Jadi kalau seseorang tu dijadikan oleh Allah Ta'ala ketentuannya di ilmu iradat Allah Ta'ala ahli syurga, maka dia akan beramal dengan amal ahli syurga. Walaupun dalam hadis sebut sejeka lagi atau sehesta lagi nak dekat dengan aku, maka telah terdahulu dalam ilmu iradat Allah Ta'ala dia ahli syurga, maka dia akan beramal dengan amal ahli syurga. Maka kerana tu kita tu kena senantiasa duduk buat amal ahli syurga. Tu kerana kita bimbang takutnya saat dekat nak mati kita terdahulu dalam ilmu iradat Allah ahli neraka. Maka walau banyak amal kita buat ahli syurga pun, maka bila seserta lagi nak dekat dengan mati, kita akan buat amal ahli neraka. Wala iyadu billah. Maka kerana tu likulli syai' likulli syai'in muyassarun lima khuliqa lahu, atau kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu, atau kama qala Nabi lah. Cek sedih hadis tu. Jin jawab, amal yaumul akhiru, adapun bermula hari akhir itu, fahuwa maka ialah
hari akhir tu, yaumun ialah hari azimul ahwali, besar kengeriannya, ketakutannya. Tu benda-benda hak mengeri, benda-benda hak menakutkan tu sangat besar pada hari tersebut. Tashibu fihi, berubanglah padanya pada hari tersebut al-atfalu, oleh segala budak-budak. Tu dalam Quran sebut kan, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa, bagaimana bitapakah tattaquna, nak takut kalian, nak bertakwa kalian, nak mengawali oleh kalian. Hai orang kafir, in kafartum, jika kupurlah oleh kalian, yauman, pada hari, yaj'alul wildana shiba, dijadikan kanak-kanak tu berubah. Kenapa? Terlalu terkejut sangat. Tu sebab itulah orang-orang berubah ni sebenarnya duk fikir masalahnya. Kalau lepas saya berubah lah, apalah fikir juta-juta ni nak buat masjid lagi, nak buat rumah hide lagi, nak suruh hide lari lah ni. Tu tak apalah kalau saya berubah pun, kau fikir banyak. Tapi tak tahu kalau hidup berubah kot tak. Dia fikir nak lari ke mana. Dia fikir nak lari ke mana ni. Kan alasan kita ni. Tu. Dah. Jadi ayat akhirat tu betapa sengsaranya, orang panggil terkejut, kanyaknya, gerungnya pada hari tersebut. Tashibu fihi atfalu, berubahlah pada hari tersebut oleh budak-budak. Ni sabitlah Quran tu. Tu takumun nasu, berdiri, bangun, bangkitlah oleh manusia, fihi padanya hari kiamat ni, min kuburihim, berdiri dan bangkitnya oleh manusia ni, fihi padanya pada hari akhir ni, min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka itu. Tu. Batulah kena ada niat kat kita ni nak mati Mekah, kau nak mati Madinah, kau tempat-tempat hak afdal. Tapi kalau tak siapa kau nak mati sana tu, tu kalau mulaknya kubur kita tu tanah kat pondok lah. Boleh dengar juga orang duk baca alfiyah kau gawa kat sini. Tu. Wasiat tu kita dengar dah tu. Jadi kalau saya mati ke mana ke, dia lawai lah. Tu saya dengar diri Ustaz Atal mati nak tanda pondok, sedih agak pakai kubur lain lah. Gitu. Baik. Bakit daripada kubur masing-masing lah manusia dia kata. Bila ni tiup sangkakala yang kedua lah. Takumun nasu, bangun bakitlah oleh manusia sekalian ni. Bukan supaya hidup lah ni tidak sekalian lalu dah hidup. Tu bergenerasi ke generasi, berabad ke abad. Nanti akhirat ni bila ditiup sangkakala yang kedua sekaligus bakit. Tu ada anak, ada cucu, ada cici, ada ciak, cak lah ke bawah sampai ke kita, sampai lah akhir dunia ni orang manusia ni. Bakit sekali cuk daripada kubur masing-masing. Bukan bakit pok dulu, tuk dulu, moyang dulu dak lah. Bakit sekali tu. Takumun nasu, bangun berdirilah oleh sekalian manusia ni, fihi padanya hari, pada hari akhir ni, min kuburihim, daripada segala kubur-kubur mereka itu manusia. Tu. Wayuh syaru, dan dihipungkan, wayuh syaruna, dihipungkan mereka itu manusia, ila sa'idin wahidin, kepada tanah rata yang sama. Tak ada orang panggil bukit bukau nak menusuk, tak boleh. Tanah rata yang sama. Ni sabitlah hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yajma'u yaumal qiyamati, menghimpun pada hari akhirat, hari kiamat esok tu, al-awwalina wal akhirina. Orang-orang yang terdahulu dan lagi orang-orang yang akhir ni. Yang lagi akhir datang ni. Orang dulu ke orang lagi akhir, sekalian manusia ni dihimpun fi sa'idin wahidin, pada tanah yang satu. Apa tanah yang satu? Artinya tanah rata. Tak ada bukit bukau, gunung gana tak ada. Tu nak kata Tuhan saling bumi baru.
Nah, maknanya pada Arafah tu Tuhan ganti bumi baru. Tu kita bakit balik daripada kubur masing-masing ni dengan roh, dengan jasad lah, bukan roh saja dah. Itu falasifah pula. Tu jangan kita duk iktikad macam falasifah pula, bakit dengan roh saja tak. Roh dengan jasad lah. Ada pun alam barzah tu, lain lah ceritanya. Bila bakit daripada kubur masing-masing, roh dan jasad. Bukan dengan roh saja. Siapa yang iktikad dengan roh saja, kufur aja. Itu yang iktikad falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsun awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan tiba 3 perkara tu, ulama ahli sunnah kita mengkapai ke puak-puak falasifah. Kenapa? Kerana 3 perkara ni sabit dilalah qat'iyah. Mana? Pertamanya puak falasifah kata ilmu Allah Ta'ala hanya kulli, maka kufur dia. Ilmun bi juz'iyyin, ilmu Allah Ta'ala tahu dengan secara juzuk-juzuk sesuatu. Kulli dan juz'i semua sekali. Wa hudutsu awalimi, baharu alam. Siapa kata qadim alam. Allah Ta'ala hanya dijadikan illat. Tu dijadikan illat bagi adanya alam. Ataupun ada alam tu Allah Ta'ala tu fi'lul ijab dia panggil. Bukan orang panggil Allah Ta'ala yang menjadi. Ijab ni maknanya automatik lah. Bukan ijad. Kalau ijab tu menjadilah. Ni fi'lul ijab. Mana apa? Tuhan ada, wajib alam ni ada. Ijab dia panggil. Automatik. Mesti kan alam ni ada. Tiket tu sama sekading dengan Tuhan. Sama tua. Kecek mudah. Sama tua dengan Tuhan. Tak boleh kata gitu sebenarnya. Tapi orang panggil bikulang ibarah. Ayatnya sama koding tu. Wa hasyrun li ajsadin, dan dihimpun manusia ni dengan segala jasad-jasad mereka itu. Wa kanat maitah, padahal dulunya kita semua ni dalam kubur jadi bangkai. Puak falasifah kata tak, kita dibakit hanya dengan roh. Tu salah tu. Maka kita dibakit nanti tu dengan jasad. Untuk apa? Lil hisabilah, untuk diperhitung, dihisab, dikira. Dikira amal kita tu. Tu. Kalau kita buat kerja di dunia ni, baik, buruk, gapo semua sekali tu dihitung. Maka sebab itulah kita buat kerja, buat amal apa di dunia ni, kena sifat taruh, ingat bahawasanya ada balasan negeri akhirat. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Melainkan kalau kita minta maaf, taubat, minta ampun. Dah. Maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kemudiannya summa ya'ulu, kemudian dibalahlah amruhum, oleh segala pekerjaan mereka itu manusia, ilan naimi, kepada nikmat, awil azabi, atau kepada azab. Itulah orang panggil gambaran secara umumnya. Hari akhir ni gapo? Itulah dia. Wa amma, dan adapun al-imanu, bermula percaya yakin bihi, dengan dia hari akhir. Fahuwa, maka ialah beriman dengan hari akhir ni apa makna? At-tasdiqu, membenar dalam hati. Mana at-tasdiqu ai fil qalbi, benar, terima, jong dalam hati kita. Bi'annahu, dengan bahawasanya la buddha, dengan bahawasanya hari akhir itu la buddha an ya'tiya, tak dapat tidak, mana mesti an ya'tiya, oleh bahawa datang ia. Pasti dia akan mari. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan bahawasanya hari kiamat tu atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada syak, ragu-ragu padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ada wa annallaha, dan bahawasanya Allah Ta'ala yab'atsu, membangkitlah ia, man, mereka manusia, fil quburi, di dalam kubur-kubur mereka. Tu pasti akan mari, yakin. Ni kata tak ada ko. Dah. Tak nanti ke hari akhir dengan mana hari kiamat, hari akhir ada dua. Hari akhir kubra. Kiamat kubra dia panggil. Ada hari akhir sughra, kiamat sughra dia panggil. Kalau tak siapa hari akhir kubra sekalipun, ni hari akhir hak sughra dengan mana?
Nah, ini 200 lebih. Mati. Ni. Tu tengok. Tak percaya lagi tak tahu. Kau depan mata tu duk mati ramai dah. Okey, tak percaya lagi kita pun akan mati. Dia menyamu apa kita kat mula. Nak dia bercakap apa kita kat. Dia mengajar dia dapat nikmat apa hak Tuhan beri di dunia pun apa kita kat. Boleh makan, boleh tidur, boleh bini, boleh beranak, boleh bersuka, boleh bertawa, nah, boleh senang, boleh duit, boleh pitih. Pupuk mati. Pak kita tapi kurang dia kat. Nah. Kaya lagu mana, raja lagu mana, hebat lagu mana pun tak ada hak akan boleh mengelak dengan mati. Mati tu sendiri hari akhir yang kecil. Hari akhir bagi kita. Bagi orang lain tak akhir lagi. Nah, maka pasti hari akhir itu akan datang. Nah, itu maknanya. Bi annahu dengan bahawasanya hari akhir itulah Buddha tidak dapat tidak mana mesti ayat dia bahawa datang ia pasti akan mari. Bonda hak akan mari ni pasti dekat. Nah, kullu atin qaribun. Tiap-tiap hak benda datang ni qaribun dekat. Tu bukan semakin jauh dah. Kita ni bukan semakin jauh dengan mati, semakin dekat. Tu sebab tu Nabi kata, kalau mu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Adalah hadis tu. Ada tu ni. Lau ta'lamu ma a'lamu begitu ke? Hadis tu. Nah, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, pasti kamu akan ketawa sedikit saja. Wala bakaitum katsira, dan pasti kamu akan banyak menangis. Kenapa? Karena kita ni semakin dekat dengan mati, bukan semakin jauh dengan mati. Tu fawahi semakin jauh dengan mati. Nah, ada. Kan fawahi. Masa jauh dengan mati ke? Tu nampak tak sedia nak mati? Sedia nak mati? Sedia? Ya, betul fawahi. Sedia dah nak mati? Saya tak sedia lagi. Saya tak sedia. Hari-hari duk minta panjang Allahumma atil umri ya Allah. Doa saya tiap-tiap kali sebelum tidur, ya Allah, panjangkan umur aku ya Allah. Panjangkan umur aku ya Allah. Panjangkan umur aku ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Matikan aku dalam iman dan Islam ya Allah. Lepas tu sambung pula, ya Allah, panjangkan umur aku sekali lagi ya Allah. Aku minta tu nak bijahin Nabi sallallahu tawasul. Tiap-tiap kali sebelum tidur tu doa saya tu. Just cukup. Aku ijazah pada kamu semua. Kalau mau amal lah, tahu bapakmu takut agak aku nak mati, mereka fawahi tak takut nak mati. Dia ready dah ya. Beres. Mati mesej ya. Gitu ke? Nampak? Ada tu? Nampak ready? Kan? Kau nak faham nampak ready nak mati? Banyak amal dah. Cukup dah. Jangan kita orang biasa ni cita-cita nak mati. Walan yatamannahul maut. Apa adalah dalam Quran sebut tu, jangan kamu angan-angan nak mati yang. Tapi orang hak tinggi makan dia tak ada yang angan nak mati tak ada kerana dia dimakan lain. Kita ni banyak dosa, pahala kurang, ibadat kurang, tak tahu orang panggil ibadat hak kurang tu terimanya hak mana. Takut sah ke tak sah tak tahu lagi. Lepas tu banyaklah dosa tak taubat. Hak haram duk berahi, hak makruh duk istiqamah. Hak wajib buat dengan nebing, hak sunat malah hangit. Hak wajib buat tu pun tak tahulah ikhlas ke tak ikhlas. Bangang lagu tu aman nak klik tu sedia. Maka wa ayyazhara, dan bahawa nyatalah fihi padanya pada hari akhirat tu jami'u oleh sekalian ma barang warada yang datanglah ia barang tu fil Quran, ini di dalam Quran, wal hadisi, dan pada hadis Nabi SAW, fi sya'nihi, di dalam menyatakan kelakuannya, keadaannya. Sya'nihi makna kelakuannya, keadaannya, pekerjaannya hari kiamat ni, hari akhir ni. Habis itu sing soal, maza ta'taqidu fil yaumil akhiri wa ma yata'allaqu bihi. Maza, apakah dia, ta'taqidu engkau berpegang, fil yaumil akhiri pada hari akhir, wa ma yata'allaqu, dan apakah barang yata'allaqu yang berhubung kait bihi dengan dia, dengan hari akhir. Tu
Jin jawab, a'taqidu, aku beriktikad, aku berpegang. Awalan, pertama-tama sekalinya. Hari akhir ni, bisu'alil qabri, dengan soal jawab di dalam kubur. Memang. Kalau kita mati malam ni lah malam pertama kita dalam kubur. Maka berlakulah orang panggil soal jawab muka nakir. Nah. Tu. Soal jawab muka nakir. Lagu mana soal jawab muka nakir? Nah. Maklum dah lah. Apa soalan dia? Bawah ni. Apa? Seling. Soalan muka nakir kubur apa dia tanya? Ha? Dia tanya? Apa mungkin je tak dengar? Ha? Apa Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu? Kayu-kayu gitu. Man rabbuka lah. Nah. Ma rabbuka, man rabbuka. Ma rabbuka lah, bukan ma rabbuka. Nah. Neh. Betul tak? Man kau ma. Kalau ma madah lah. Barai lah. Man. Siapa Tuhanmu? Jawab dengan tak yakin lah mana. Di dunia ni jawab Allah. Jawab dengan dalam kubur lah tahu lah. Bukan akhir tak tanya gitu kan. Man rabbuka? Excuse me? Man rabbuka? Oh, tanya lagu tu siapa tak jawab. Nah. Siapa pun boleh jawab lah. Tanya tu supaya kitab Nur Zalam kita baca tu lah. Nah. Pop pelakar. Ustaz cuba komen sikit. Orang yang gembira sangat duk sambut birthday, umur semakin pendek tapi nampak gembira sangat duk sambut macam gapo. Dengan bunganya dari duitnya, dengan hadiah yang macam-macam dan sukerianya macam orang yang buat sekarang tak kira muda tu. Dia gembira tu barangkalinya syukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Nah, tu. Syukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Tak ada hak lah. Kita gembira tu tak ada hak. Boleh kita gembira, tak ada salah. Macam kita gembira di atas birthday Nabi SAW. Nah, kita semula lembu, kita jamu orang. Tu orang panggil ihtifal bi maulidin Nabi tu. Tak ada hak. Kita bolehlah buat benda-benda hak syarak tak tegah tu, boleh buat lah untuk nyata orang panggil kesyukuran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dalam Quran sebut. Qul, kata Nabi Muhammad SAW, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah. Fa bidzalika, maka dengan sebab demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Tengok. Maka Nabi Muhammad memanglah kurnia Allah. Nabi Muhammad memang rahmat daripada Allah untuk kita. Maka sebab tu kita gembira, tak ada hak. Boleh. Tapi janganlah kita buat orang panggil maksiat. Orang panggil hak tu haram aridi lah. Ada bazir ke apa ke. Dalam orang panggil sambutan birthday Nabi SAW. Sama jugalah dengan birthday kita. Orang nak ra'i ke kita, nak sambut hari jadi kita. Orang buat kek ke kita. Ikutlah. Tu setengah-setengah Tok Guru tu kan. Anak murid hak buat. Tapi bukan sini lah. Sini ya, anak murid sini tak cara Tok Guru ya. Dia kira nak mengaji Tok Guru ya. Tok Guru yang nak hidup, nak mampu ikut pergi. Kata nak mampu dia cari Tok Guru lain pula. Setengah-setengah tepat kan. Terutama tempat-tempat macam orang panggil torekoh. Murid-murid dia para salik ni kadang dia sambut lah maulid syekh dia panggil. Ihtifal bi maulidi syekh. Sambut maulid syekh, kelahiran syekh. Happy lah, gembira. Kenapa? Kerana sebab orang panggil dia boleh kenal hak baik, hak buruk. Tu. Sebab dia boleh tahu benda hak, benda batil. Kerana Tok Guru dia sambut happy, gembira. Tak ada hak. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma jangan sertakan dengan maksiat. Itu sajalah. Itu saja. Balik sahibul ihtifal pula. Balik sahibul ihtifal, tuai hak disambut hari lahir. Contoh saya ni lahir nanti 31 Ogos ni hari lahir saya. Jadi orang nak buat jamuan ke gapo, hak tu hak orang. Tapi bagi saya sebagai orang hak disambut ni, maka sebaik-baiknya tafakkur, berfikir, orang aku semakin
pendek, usiaku semakin kurang. Apa kau bekal nak bawa akhirat? Itu orang panggil hak diri orang yang disambut hari jadi. Itulah. Ada pun orang nak meraih tak ada hal. Dia nak buat duit, nak buat bunga daripada duit ke ni. Dah bini kita juta contoh. Nah, ni nak hadiah kereta Ferrari ke apa, lepas tu nak siap dengan duit sejuta pula. Buat dengan duit, bunga-bunga. Ikut dia nak buat gitu. Nah, hanya nak syukur atas nikmat Allah Ta'ala jadi ke suami dia, jadi ke tok guru dia, atau jadi ke isteri dia ke. Nah, itu tak ada masalah. Tapi bagi tuan hak disambut itulah. Patutnya dia kena tafakkur, kena fikir. Aku ni orang duk sambut bini mu suka ni, sikit lagi nya akan mati. Dekat dengan mati. Sebab itulah dalam orang-orang tarekah ni, dia bila guru dia meninggal apa, dia akan ingat lagi. Orang panggil dalam sambutan haul pula dia panggil. Tu maulid. Kemudian sambutan haul. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kita tak buatlah haul Nabi. Nabi kita sambut maulid. Tapi selain pada Nabi, para masyayikh, para ulama, itu kita sambut haul, kewafatan dia, kematian dia. Sama je sebenarnya. Sambut hari lahir ke, sambut hari mati ke, tujuan hikmahnya supaya dapat contoh tauladan untuk orang-orang kemudian. Sebab tu kalau di Indonesia tu dia kuatlah majlis haul ni. Contoh pendiri pondok tu. Pengasah pondok tu, dia akan ada orang panggil hari haul untuk guru pengasah pondok tu. Supaya apa? Supaya anak-anak pondok hak baru masuk ngaji tu kenal siapa pendiri. Bagaimana hemohnya orang panggil guru dia mengasah pondok di mengaji. Itu sebagai dapat suri tauladan lah. Tak ada apa sekali boleh, tak ada masalah. Tu respon kepada soalan Puan Ros Hayati kita daripada Johor. InsyaAllah. Baik. Maka tamu-tamu kita kena etika. Aku etika kata a'taqidu, aku berpegang awalan pertama-tama sekalinya hari akhirat ni bisu'alil qabri, dengan soal muka nakir dalam kubur. Soal muka nakir dalam kubur tu bab etika lah, bab akidah. Bab aqaid, bab akidah. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa man ikhwanuka, wa man hadzal rajul. Siapakah ini laki-laki? Dibawa suratul Rasul, suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka. Itu. Soalan ni bocor dan jawapan bocor. Tetapi nak dijawab tu bukan dengan hafalan lah. Dengan yusabbitullahu Allah Taala menetapkan orang panggil hati-hati manusia beriman dengan Allah Taala bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh, yang tetap. Allah Taala yang menetapkan. Allah Ta'ala yang menolong ke seorang itu boleh jawab ke soalan muka nakir dalam kubur. Tu. Sebab tu penting akidah ni. Akidah ni penting juga. Penting pada pihak kita etika. Dan penting juga kita kena tahu jangan mudah nak kufur orang lain. Itu ya. Sebab tu kita gerung tengok orang duk mengajar. Baru kemarin saya duk tengok ada satu video tu. Ustaz tu. Ada di Facebook Ustaz Yunan ke. Saya komen lah juga. Dia kata, hati-hatilah orang kata hanya dengan vaksin saja boleh menyembuh ke COVID. Boleh menghindari COVID. Ini boleh merosakkan akidah tuan-tuan. Bagaimana tanggapan orang mengaji ilmu akidah? Pertama, ya, boleh merosakkan akidah kalau perkataan itu keluar daripada mulut orang kafir. Faham tak? Mulut orang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Karena orang kafir ni memang kalam yang keluar dia bunuh hakikah lah, tak ada majaz. Karena tak ada korena. Tak ada korena. Ada pun kalau keluar daripada mulut orang mukmin, orang beriman, orang Islam, maka tak boleh kita nak kufurkan dia, tak boleh. Kenapa? Karena dia ada korena. Apa korena? Iman dia lah, Islam dia tu. Dia bercakap jalan atas jalan ada. Hanya dengan akun saja kita dapat sejuk. Kafir lah lu dah saya. Saya ni siapa? Hari-hari duk mengajar sifat 20. Okey, bodoh lah kita tahu akidah. Tuhan yang menyejuk. Tu ada korena dia panggil. Tak boleh kita tu terus nak menyerah kata ini merosakkan akidah dan sebagainya. Itu kena jaga-jaga. Perkataan dia tu tidak ke kufur dari segi kalam kufriyah. Iya, kalam kufriyah ni lagu mana kalam kufriyah ni? Kalau hak kata kufur ni hak tak habis atas jalan adab tu kufur sungguh. Berhala inilah Tuhan.
kufur. Walaupun dia nak masuk benda lain, tapi zahir kalam tu kufur. Nah, ada berhala inilah Tuhan. Kufur tu kalam tu. Tapi kalau boleh takwil lagi. Boleh takwil lah kira. Mana? Ha? Berhala ini ialah Tuhan mana? Berhala inilah dijadikan oleh Tuhan. Boleh ya? Berhala ini Tuhan mana? Berhala ini dijadi oleh Tuhan. Boleh. Nah, nak takwil lagi boleh ya. Nah, tapi itu kalam kufur tu kan apa? Jelas. Tapi orang panggil bercakap dengan secara adat, itu tak boleh nak kata kufur lalu. Nah, entah apa dia makan lagi. Oh, kenyang dah makan nasi 3 ringgit. Oh. Kufur apa dia? Kafir lah bedeng. Apa? Dah kata kenyang makan nasi 3 ringgit. Nasi 3 ringgit apa kenyang? Ha? Tak gitulah bedeng. Nama ding agama. Nah, mesti dah Islam ada korenah dalam perut dia. Tak okey dia nak tikak kata apa? Nasi 3 ringgit bagi kenyang, tentu dah Allah. Dan saya tak perlu berlagak lebih tauhid daripada orang lain untuk mengkafirkan bedeng. Kafir ente deng. Apa deng? Kafir ente. Kenapa? Ente mengatakan 3 ringgit nasi boleh kenyang. Kafir ente. Tak perlu. Nah, walaupun saya mengajar tauhid lagu mana pun kena faham bahawasanya itu kalam ada. Nah, kalam tu kalam majaziyah. Nah, tak boleh kita nak pergi atas jalan hakikat. Kenapa? Orang yang bercakap tu orang mukmin, orang Islam. Pasti ada korenah. Mana korenah? Iman dia Islam dia tu lah. Tak boleh kita tuduh kata dia kufur dan sebagainya. Malaikat bedeng tu bukan bedeng cong leng long leng teng long long. Nah, cong jom makan. Hai, saya sudah kenyang kan, saya makan nasi 3 pinggan. Memang betul dia tikak 3 pinggan nasi memberi kenyang. Bahaya ya kafir. Dia tak ada korenah. Ya tak? Itu. Tu jaga molek lah. Akidah kita kena jaga, serta kita pun kena jaga. Jangan cepat mudah kita nak ukur kufur di atas orang lain. Itu. Kebiasaan berlaku seperti itu tu ialah orang-orang yang pertama kali masuk mengaji ilmu tauhid. Kelas mubtadi dia panggil. Maknanya kena tanya orang yang cakap tu apa benar etikad dia begitu, betul tak apa? Gini. Kita nak tanya ke tak tanya, itu soal kita lah. Nahnu nahkumu bis-zawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita hukum seorang itu di atas zahir. Mana zahir dia bercakap tadi? Contoh Dr. Nur Hisham. Namanya Nur Hisham. Nah, dia kata apa? Hanya dengan vaksin sahaja boleh mengelak ataupun mengurangkan atau menghindari daripada serangan wabak Covid ni yang melampau-lampau. Contoh. Pertama, kalam yang keluar daripada mulut dia tu kita kena tanggapi bahawasanya itu atas jalan ada majaz. Hanya situ bukan hanya ada tu hasrin. Memanglah kalam tu ada tu hasrin kalau hanya. Tapi hasal ialah hasal tapi atas jalan ada aja. Nah. Kenapa korenahnya orang bercakap tu orang Islam tu? Nah, kita hukum zahir. Islam ni hukum zahir. Mana? Bila dia orang Islam, pasti dah dia ada iman dalam hati. Mesti dah dia hakikat kata Allah yang memberi sembuh, Allah yang menghindari dan sebagainya. Kita tak tanya pun tak apa. Tapi kalau kita nak sahih lagi, apakah dia tu benar-benar mengaji ilmu akidah, kita pergi tanya. Ketika mana kita pergi tanya tu, susahlah kita. Kalau dia jawab, memanglah secara hakikatnya betul-betul vaksin ni hanya vaksin. Nyata dia tu apa? Islam pada nama. Kufur pada batin. Kenapa? Tak mengaji. Jahil dengan ilmu akidah. Salah siapa tu? Salah kita tanya. Pergi korek. Tu baca kitab Arba'in Nawawiyah. Tuhan ni jadi mudah je sebenarnya Islam ni. Tapi oleh kerana kita pergi tanya, pergi siasat, pergi selidik, kita yang menyusahkan agama ni. Cuba tak dalam Arba'in Nawawiyah. Kau tak habis ngaji Arba'in Nawawiyah? Tak habis. Tak ngaji. Pergi ayat ke bawah suruh baca balik. Mana boleh tak baca Arba'in Nawawiyah? Ngapa tak mesti hotel Arba'in Nawawiyah tu? Nah. Dulu apa baca dulu tak silap ayah. Nak, bawa kali baca dulu dah. Kiam Maksum baca. Tukar orang habis. Mata pelajaran tak tetap. Yang ni senang bab Bukhari Quran hadis senang. Nah, tafsir hadis Bukhari. Usul tafsir kau senang. Rojak Kiam Maksum fiqh. Senang gitu. Alak lagi ke apa? Kiai Rifai. Senang lagu tu. Senang. Pening ya nak buka siapa pula kita. Ini ada hadis Arba'in Nawawiyah tu ada. Nah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh
semuanya bicara tentang sah, syarat sah. Syarat sah email ke Islam? Nak tanya. Email ke Islam syarat sah? Kita tak fikir. Email ke Islam? Islam. Syarat sah semaya, Islam. Syarat sah puasa, Islam. Syarat sah sembelih, Islam. Dia tak ada syarat sah email. Oh mampu syarat sah email. Kalau syarat sah tu hewak dalam kitab fiqh ni, ulama wak kata email. Oh mampu. Nak? Selak. Nak beli daging lembu kau daging apa? Ayam berapa beratus panjang begini. Kenapa? Soal dulu. Sifat 20 ke mana? Nak? Tu penjual kambing, penjual daging lembu, penjual apa? Jual lembu ni, jual daging lembu, jual daging nak makan ayam kau apa ni. Nah, kita tak boleh beli lalu. Kalau disyaratkan sah penyembelihan tu email. Nak soal dulu. Uluhiyat ilahiyat lagu mana nama etika? Nama apa? Burhanuddin. Tak cukup bah nama saja Burhanuddin. Nak tanya sikit. Tuhan kita ada tak? Memang ada. Tak ada dia? Mana pula tak ada dia? Kau tengok ni. Sudah. Tak reti ni. Tak sah email ni. Tak ada dia tentu tidak lah tengok. Dalil mana dalil? Dalil ke apa pula? Tak sah. Haram beli ni. Email tak ada. Nyaya itu. Nah. Kalau disyaratkan orang panggil iman sebagai syarat sah. Tapi tak. Yuridullahu liyuz apa? Yuridu bikumul apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu. Tu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala menghendaki mudah. Allah Taala tak hendaki payah. Maka sebab tu kita nak pergi beli daging kau gapo, nak pergi beli, kita tengok kedai daging Pok Mak Islam ni. Kedai daging Pok Dolong Islam ni. Gitu. Bila Islam tentu ada iman ni, dia mesti ngaji. Kita bina atas husnuzan. Itu yang panggil Koren lah. Tapi kalau kita pergi korek, kita yang menyusahkan agama ni untuk diri kita sebenarnya. Itu belajar dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ada dia sebut. Hadis ke apa saya tak ingat lah. Tu sebab tu hadis Arba'in Nawawiyah tu tak boleh tinggal ngaji. Kerana tu hadis-hadis dihipung oleh Imam Nawawi 40 tu orang panggil apa? Bina'ah kaedah qawaidul ahkam wa qawaidud din. Kaedah agama, kaedah hukum di atas 40 hadis hak dihipung oleh Imam Nawawi. Tu adalah hadis. Cuba carilah di akhir-akhir, sebelum akhir-akhir sikitlah. Hadis ke berapa tak ingat dah. Jadi Tuhan tu nak menghendaki mudah. Jangan kita pula pergi menyusah. Nak hidup soal sifat 20 pula nak beli daging. Okey, habis dah bab ketuhanan, iftikah habis dah, kerasulan pula wala. Nabi anbiya mursalin benar ke dusta? Dusta. Tak jadi beli ni kedai lain pula. Pergi pagi balik petang. Pergi pagi balik petang. Orang nak berniaga pun utuh dua ekor, dua orang jual daging itu. Hak lain esok daging pun busung. Tengok hikmat tu hewan. Islam apa? Inqiyadu zahir. Terima oleh zahir-zahir. Binuti syahadatai. Dengan menutur dua kalimah syahadat ke? Taba'an li abawi, atau mengikut dua ibu bapa dia salah seorang Islam keturunan dia. Tu Burhanuddin bin Sulaiman. Islam. Sulaiman pok ya Islam. Lepas tu Burhanuddin mesti Islam. Burhanuddin nama dia bukan lingkungan contoh tu Abedin Allah lalu ya. Gua sikit. Tu contoh. Jadi tak perlu saya nak korek. Lepas tu kali dia bercakap itu atas jalan adil, atas jalan adat. Ayo ustaz, makan. Saya kenyang dah. Mari makan sikit je. Mesti boleh kenyang kat sini. Contoh. Mesti boleh kenyang. Mesti apa? Mesti atas jalan adat. Kenapa? Kerana Burhanuddin ni bawah kecek bukan lingua tu gitu lah. Gitu faham tak? Ada pun tadi guana ustaz dengan perkataan serupa anal haq. Tu orang panggil bab syatahah. Syatahah ni orang panggil benda hak tergelincir lidah oleh puak-puak orang sufi apabila sampai di maqam fana. Ada setengah ulama tak terima syatahah. Ada setengah ulama tak terima syatahah. Kenapa? Bina di atas wiqayah lah.
bina di atas saddul ba', saddul zara'i. Nah, di atas wiqayah makna menjaga, saddul ba', saddul zara'i. Maka ada setengah fuqaha kita tak terima syatah. Mana seorang itu tetap dihukum kufur atas dasar kalam dia kufur. Anal haq, aku Tuhan. Kufur. Supaya perang dia. Ngaku Tuhan. Ulama yang menolak syatah ni kenapa? Kerana bimbang takut ada orang panggil fuq-fuq mutasawwifah ni tiru-tiru. Betul? Tiru-tiru. Dia tak fana pun. Kalau tak ada lagi. Kalau orang tahik, we bega, dia pilih bega. Nanti ni, we mah, we tahik lembu. Dia pilih mah. Mana kilahuma sawa' Mana kedua-dua sama? Orang-orang fana ni, tak ada beza dia antara mah dengan tahik. Dua-dua sama. Mah dengan tahik sama. Puji dengan keji sama. Tu kalau betul-betul fana tu orang lagu tu. Orang keji pun ya sengih. Orang puji pun ya sengih. Tak ada. Itu orang fana tu. Orang gila ke Tuhan. Sebab apa? Hati yang musyahadah tak nampak makhluk. Malah nampak mata kepala makhluk. Tapi hati yang musyahadah nampak Allah Ta'ala. Ketika tu puji keji sama. Tahik dengan mah sama. Dia kata, Tok Syekh, ni mah ni. Tak bawah tangga tu. Nah, Tok Syekh, ni tahik lembu ni. Tak tepi mah tu tak. Tu. Ji. Tu orang fana sungguh tu. Kalau Tok Syekh ni mah ni. Mah. Masuk dalam rumah. Itu bukan fana tu. Bala dia panggil tu. Jadi setengah ulama tak terima syatah. Ulama fuqaha tak terima syatah. Kenapa? Wiqayah wa saddu zara'i. Nak tutup itu, nak menjagai supaya tidak bermudah-mudah oleh orang-orang menganggap diri dia sufi, tasawuf, mutasawwifah dia panggil, untuk bercakap kala-kala yang. Tapi kebanyakan ulama terima. Ulama yang terima ni kerana tahu bahawasanya ini daripada ilmu tasawuf. Yang mana? Seorang naik ke makam dia yang sampai ke makam fana. Fana ni mana binasa. Nah, maka ketika tu dia bercakap tu, bukan daripada akal dia yang waras. Bukan daripada akal dia yang waras. Bukan daripada akal dia yang sedar. Separuh sedar. Kena kata separuh sedar. Kalau tak sedar langsung tu gila dia panggil. Junung belanja bogel tu. Ni tak separuh sedar. Apa? Separuh sedar. Dia dengar orang tanya dia. Tanya Will. Abadnya ada biti nak butai. Ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Ketika tu ambil dia tak mana, cuma dia tak sibu butai. Takut habis biti dia orang nak mana. Berat. Ni mana tu ke? Dah ni. Dia dengar dia tu tanya dia. Ada duit tak nak butai, nak minjam duit ke? Tapi kalau nak keluar daripada dia kerana apa? Kerana nak menyampaikan hakikat. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Apa mana? Yang tidak ada diriku melainkan Allah yang menjadi. Itu maksud. Sekira-kira hakikat yang menjadi hanya Allah. Ada kita ni ada, tapi ada majazi. Ada kita ni ada majazi. Jangan pula kita kata fok sufi tasawuf ni, fok saufasta'iyah pula jangan. Mana saufasta'iyah, mana fok falasifah, fok saufasta'iyah. Dia yang ikut makhluk ni tak ada. Khayal lah kan ni. Meja khayalan. Khayal. Alam ni khayal. Tak ada langsung, tak ada hakikat. Dah. Ni bahaya ni bila kita baca kitab tasawuf, kita tak faham maksud dia kehendak, kita duk persamakan dengan fok falasifah. Tengok. Sebiji kalau orang sufi ni saufasta'iyah. Tengok ni. Dia dah orang sufi ni pada tilikan batin hati mereka, alam ni adamu mahdin wa zulmatun. Tilikan dianya alam ni tak ada semata-mata. Apa? Yang ni kerana apa? Kerana yang mengada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yang menjadi hanya Allah. Kita ada kerana diadakan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak mengada, ada tak kita? Tak ada. Sekira-kira ada siapa? Hakikat Allah. Kena faham tak? Ni wujudiyah juga. Wahdatul wujud, tapi wujudiyah yang muwahidah. Yang ada satu lagi wujudiyah mulhidah. Mana? Iaitu kita dengan Allah sama lah. Ni Allah duduk dalam diri kita, kita ni Allah, Allah kita. Menyatu dengan kita. Ittihad wal hulul dia bang. Tu kufur tu. Kufur. Jadi ada apa perkataan anal haq keluar daripada mulut al-Hallash, ulama menjatuhkan hukum kufur juga. Kenapa? Wiqayah tadi. Nak menjaga orang ramai, jaga orang awam supaya tidak terpengaruh dengan syabhah. Perkataan-perkataan kekufuran yang mudah
terbit daripada mulut-mulut orang yang fana. Ada pun seorang tu kita nak i'tikad kufur kata wal a'yadu billah. Serah pada Allah. Wa fawidu amri ila Allah. Serah kerjaan itu pada Allah Taala. Itu nak cerita kata fuqaha ni dia hukum dengan zahir. Batu Al-Halak, Abu Mansur Al-Halak dia hukum mati. Dia hukum bunuh. Kenapa? Kalam kufur keluar daripada mulut dia tu. Nah? Dan tidak ada orang yang boleh menyedarkan dia daripada separa gila tak ada. Tak ada. Hatta Imam Abu Junaid tak boleh nak menyedarkan dia. Nak menyedarkan Al-Halak ni supaya tidak gila. Daripada fana ke bakar. Tak boleh. Dia duduk di fana sama. Separa sedah sama. Separa gila sama. Itu lagu tu. Jadi sebab tu dalam kitab-kitab fiqh-nya disebut buka dalam Munil Muhtaq ada dah dalam kitab-kitab fiqh lah. Bab hukum kufur orang tak kufur orang ni bukan dalam bab akidah, dalam bab fiqh. Cuba buka dalam kitab-kitab fiqh dalam bab qadhiyatut takfir, dalam bab robok jenayah tu. Ulama dia jaga dah. Ada pun kalang-kalang kufur yang keluar daripada mulut-mulut auliya illahi salihin. Maka jangan kita tu segera orang panggil menghukum kufur. Hendaklah kita tu orang panggil apa? Mentakwil dengan sebaik-baik takwil. Sebaik-baik takwil. Baik. Habis itulah. Mana tadi? Banyak ngepek ini. Summa kemudian setelah mana soal muka nakil kubur, summa kemudian binaimihi, dengan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat kubur. Binaimihi ay binaimil qabri lah, wa azabihi, dan azabnya azab kubur. Kubur tu jadi salah satu kebun daripada kebun syurga, atau jadi satu lubang daripada lubang neraka. Tengoklah dapat jawab tak dapat jawab. Dah. Summa kemudian setelah tu bihasyril ajsadi. Nanti bila ditiup sangkakala yang kedua tu, kita tu akan dihipur dengan segala jasad-jasad. Wa annal khalqa, dan bahawasanya makhluk sekalian ni kama budi'a yu'adu. Makhluk sekalian ni. Summa kemudian wa anna, dan bahawasanya makhluk, wa annal khalqa, dan bahawasanya makhluk kama budi'a, seperti mana barang dimulai ia makhluk, yu'adu, dikembalilah ia makhluk. Maknanya telanjang wogek. Kita mula-mula keluar tak ada lagi lah setakat ni wallahu a'lam, saya tak tahulah. Setakat ni secara adatnya tak ada lagi lah orang lahir tu pakai seluar jeans siap dah. Ada. Luffy mula beranak akan ubah ke serubah dah. Ada lah. Telanjang bogek. Begitulah kita nanti, seperti mana kita lahir mula dulu telanjang bogek, kita bakit di pada masyarakat pun telanjang bogek. Orang mula-mula diberi pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim. Ataupun tengok Nabi Ibrahim dulu kalau tak silap. Tengok dalam kitab Nurul Zalam tu ada sebut lah. Tu. Soma kemudiannya bil hisabi, dengan hisab hitung amal kita. Wal mizani, dengan timbang neraca pula. Amal tu bila dah hitung timbang neraca pula. Hak mana berat, hak mana ingat. Soma kemudian bi'ita'il kitabi, diberikan kitab-kitab amalan. Imma ada kalanya bil yamini, dengan tangan kanan. Wa imma bishimali, dan ada kalanya dengan pihak kiri. Ada kala pihak kanan, ada kala pihak kiri. Summa kemudian bisirati, dengan titian sirat. Summa kemudian bidukhulil mu'mininal jannata daran naimi, kemudian dengan masuknya orang mukmin akan syurga, negeri yang penuh kenikmatan. Wa dukhulil kafirina, dan masuklah orang kafir jahannama, ke dalam api neraka jahannam, darul azabil alimi, negeri azab yang memedih, yang menyakitkan, yang menyeksakan. Habis itu. Sing soal, kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri thumma na'imihi aw azabihi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqih ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.